Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. PDPR kita seterusnya pada hari ini adalah pelajaran sirah pada muka surat 8. Kita ulang sikit tentang pembukaan kota Mekah secara aman. Pembukaan kota Mekah berlaku pada 16 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Tahun ke-8 Hijrah, Nabi berusaha untuk kembali ke Mekah untuk mengambil semula Mekah dalam keadaan aman dengan tujuan penyebaran agama Islam di Mekah itu bebas. Itu tujuan dia. Bukan Nabi nak perang, nak pertumpahan darah, atau Nabi kita nak katakan sengaja nak melakukan onar. Tidak. Nabi telah membuka kota Madinah, telah membuatkan Madinah sebuah negara Islam yang aman dengan piagam yang telah diadakan. Lalu Nabi berusaha pula untuk kembali ke Mekah, menjadikan kota Mekah sebagai pusat Islam. Setelah dia berjaya di Madinah, dikembali ke Mekah dalam tahun ke-8 Hijrah, bulan Ramadan. 16 Ramadan tu mereka kembali ke Mekah untuk dia tak kata tawan, tapi dia kata buka pembukaan kota Mekah secara aman. Kalau tawan kita macam nak perang, memang datangnya ramai 10,000 orang, tetapi mereka dalam keadaan hati terbuka. Sekiranya diserang, barulah mereka melawan. Kalau tidak, mereka akan datang dengan aman dengan tujuan mengajak mereka semua masuk Islam. Pada ketika itu, Abu Sufyan ni kaum kafir Quraisy, ketua. Dia ketuanya di kota Mekah. Lalu dia dengar khabar Nabi dah datang, Muhammad telah datang daripada Madinah untuk menyerang kota Mekah. Lalu dia mengintip. Dia takut sendiri. Dia pergi mengintip dan dia dapatlah mengambil satu jalan peluang, pergi sampai ke tempat Nabi berehat. Lalu dia terkejut kerana ramainya tentera Islam pada ketika itu yang datang daripada Madinah. Lalu dia pun menyerah diri kerana gerun, takut. Kemudian Rasulullah dapat berjumpa dengan dia. Rasulullah punya baik, walaupun dulu dia usir Rasulullah, jahat. Abu Sufyan ni memang jahat. Nabi maafkan dia. Memaafkan orang tak jadi salah. Kerana dia tengok Abu Sufyan dia memang dah takut, dah kecut perut, dah pucat lesir dah ni. Habis aku matilah ni, kena cincang dengan orang askar-askar daripada Madinah, orang Islam. Tapi Nabi tidak. Nabi mempunyai sifat belas kasihan. Kerana apabila dia dapat tawan Abu Sufyan dapat mengajak dia masuk Islam, maka kerja seterusnya akan menjadi lebih mudah. Sebab orang kafir Quraisy memang dah tahu Abu Sufyan ni adalah ketua yang hebat, garang, tegas, berani. Jadi apabila Abu Sufyan dah menyerah diri pada Rasulullah, maka tugas Rasulullah nampaknya ada ada cahaya kemenangan bagi pihak Islam. Baik, pada muka surat 9, apa Nabi kata dalam ucapannya setelah dia menawan Abu Sufyan? Dia kata, sesiapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang menutup pintu rumahnya, dia selamat. Siapa yang masuk dalam Masjidil Haram, dia akan selamat. Maknanya, siapa yang tidak melawan Rasulullah, dia selamat. Itu je senang nak cakap. Jadi, apabila dia dah nampak Abu Sufyan bersama dengan askar daripada askar Rasulullah ni, maka mereka pun habislah Abu Sufyan dah masuk Islam. Tak boleh jadi, kita tak boleh menentang Muhammad. Maka kita kena ikut apa yang telah dilakukan oleh Abu Sufyan. Maka dengan itu, ramailah orang-orang kafir Quraisy memeluk agama Islam. Tak secara langsung mereka masuk Islam dengan perasaan takut dan taatnya dia kepada ketua dia, iaitu Abu Sufyan.
Dia taat dengan Abu Sufyan. Maka apabila Abu Sufyan masuk Islam, dia pun memeluk agama Islam. Ramai-ramai masuk Islam. Baik. Nabi masuk ke kota Mekah, muka surat 10. Nabi masuk ke kota Mekah. Gerakan tentera Islam ketika masuk kota Mekah ada 4 jalur lah. 4. Sebab Mekah ni dia di lembah. Ini gunung, semua gunung. Gunung batu belaka. Gunung batu belaka. Memang gunung batu. Bayangkanlah susahnya Nabi dengan dia punya tentera-tentera dia nak datang daripada Mekah, daripada Madinah nak ke Mekah ni, batu-batu banyak. Memang batu belaka. Negara Arab memang kita katakan hutan batu. Kalau kita hutan pokok. Hutan-hutan pokok dekat sana memang hutan batu. Dalam keadaan yang sukar, mereka datang untuk menawan kota Mekah di lembah. Jadi mereka, macam bayangkanlah, dia daripada Madinah di atas, Madinah di utara, Mekah di selatan. Maka dia nak turun ni, kemudian dia nak kemari. Lalu mana? Lalu gunung ni pusing. Pusing nak kemari. Nak lalu sini, nak lalu sini. Punya banyak jalan nak dibagikan. Yang 10,000 orang tu nak dibagikan supaya tidak berlaku mereka ni, orang-orang kafir tak boleh lari. Inilah. Jadi dah dikepung oleh tentera Islam daripada Madinah 10,000 orang ni tadi. Jadi apabila telah dikepung, mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka dengarlah apa yang telah Nabi Muhammad cakap. Dia kata siapa yang ada dalam rumah Abu Sufyan diselamat, siapa tutup pintu rumah diselamat. Jadi mereka semua dalam rumah. Ni rumah mereka. Sekarang dah tak macam ni lah. Sekarang dah tinggilah. Bangunan banyak gunung-gunung batu telah di kalau kita cakap tarah dah di bukan roboh lah, dah di letupkan, dah tinggal kecil-kecil lah gunung-gunung yang dekat sekitar kota Mekah ni. Dan dekat-dekat Mekah ni dah banyak yang tinggal, dah rata lah, banyak dah rata, dah jadikan sini semua bangunan dah. Jadi hotel bagi kita siapa-siapa yang mengerjakan haji dan umrah ni, kat sini semua dah penuh dah ni, padat, sangat padat. Jadi kumpulan yang diketuai oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu daripada sebelah utara kanan ni. Ini dia dah mula mengepung. Ini yang diketuai ini. Kumpulan pertama dah Nabi kata kau tunggu di sini. Dataran tinggi Al-Khaddamah ni kat sini, dia tunggu kat sini. Ini nanti jumpa kat sini tentera Islam. Jadi dari sini orang tak dapat lagi, dapat tahu je nak lari, dah ada tentera Islam tunggu kat sini. Kumpulan yang diketuai oleh Rasulullah SAW dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu daripada arah sebelah kiri ni ke arah Wadi Fatimah di sini, ke bawah sini. Ke bawah sini. Jadi kiri kanan dah kena kepung. Macam mana dia nak lagi? Sedangkan mereka tak tahu lagi ni tentera Islam nak datang. Kemudian daripada belah selatan, sebelah kanan ni, kumpulan yang diketuai oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Yang kat sini yang saya cakap ada sedikit berlaku pertempuran kecil lah. Kecil je, tak melibatkan apa semualah. Alhamdulillah. Kat sini kerana mereka cubalah nak menentang Khalid bin Walid. Kemudian daripada satu lagi pihak di sini, kumpulan diketuai oleh Sa'ad bin Ubaid dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari sini mereka mula mengepung. Maka dengan ini tentera Islam dapat mengepung dengan aman. Dan kafir Quraisy rasa sangat takut dan tergugat. Lalu mereka terus mengikut apa yang telah disarankan oleh Rasulullah setelah mereka melihat Abu Sufyan telah ditawan. Itu saja untuk penerangan cikgu pagi ni, pada hari ini. Cikgu minta awak cuba lakakan. Laka. Saya nak cikgu awak laka dengan minda awak lah. Siapa yang dari atas, siapa yang dari yang kanan, siapa yang dari kiri. Kemudian buat dalam buku latihan awak. Buat dalam buku latihan lakaran minda gerakan tentera Islam ketika memasuki kota Mekah. Ini awak buat lakaran sini. Jangan tiru ni. Awak kejam mata, awak dah pandang, dah faham. Siapa dari atas ni kanan, siapa daripada kiri. Buat kota Mekah tak apalah, buat dengan cara awak. Buat Kaabah, buatlah bangunan kecil-kecil. Bayangkan yang kita ada pada ketika itu.
Itu saja pelajaran kita berkaitan dengan sirah. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.